Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni Fiza akan ajar basic Facebook Ads. Okey, so walaupun basic, anda masih boleh dapat result. Pastikan anda dah login Facebook personal anda. Okey, kalau anda nampak sekarang ni saya berada di bahagian Facebook page. Okey, saya buka Facebook page. Okey, yang mana yang tak ada Facebook page, kena create Facebook page dahulu. Okey, ini adalah Facebook personal saya dan saya dah buka dekat bahagian page. Okey, sebelum nak buat Facebook Ads, anda kena pastikan anda dah ada iklan. Iklan apa yang anda nak guna? Okey, ini adalah contoh saya bagi. Saya dah letak gambar untuk saya run iklan. Contoh saya menggunakan iklan untuk telekong. Okey, untuk buat iklan, untuk pastikan WhatsApp masuk, kita kena pastikan gambar iklan kita tu menarik. Okey, kalau you all tengok gambar telekong ni, dia nampak menarik, tarik perhatian untuk orang masuk dekat WhatsApp kita bertanyakan tentang produk kita. Kiranya anda menggunakan gambar, pastikan gambar anda tu betul-betul menarik. Jangan gambar pecah ke, jangan gambar yang agak kurang menarik. Dan sesudah gambar juga pastikan nampak menarik supaya orang rasa tertarik untuk klik link button ni. Okey, so pastikan anda dah buat iklan, dah buat copywriting, okey, dah masukkan link. Pastikan letak link WhatsApp dekat sini. Dekat sini nampak saya dah letak harga. Okey, untuk iklan anda terpulang, anda nak letak harga siap-siap ataupun tidak, terpulang tak ada masalah. Okey, kadang-kadang saya letak harga pun orang masih WhatsApp tanya berapa harga, sedangkan kita dah letak harga dekat copywriting. Okey, so terpulang kepada anda nak letak harga ataupun tidak, wajib ada link WhatsApp. Okey, bila anda dah buat anda punya iklan, pastikan iklan anda ni tak ada button. Okey, kalau anda nampak ada boost post ni, ini bukan button untuk audience ataupun prospek kita klik, bukan. Kalau ada button WhatsApp now ataupun learn more ataupun apa-apa button yang menyuruh prospek klik, okey, anda kena remove button tu. Okey, anda kena remove button tu ataupun delete post ni dan buat post baru tanpa button. Okey, tolong jangan letak sebarang button dekat kita punya posting. Okey, kita nak audience ataupun prospek klik dekat link WhatsApp. Okey, kalau you all tanya saya, kenapa saya nampak ada iklan-iklan yang menggunakan button? Okey, you all kena tahu. Okey, button ni sesuai sekiranya anda menggunakan iklan conversion, iaitu anda bawa iklan ke website menggunakan objektif conversion. Sekarang ni saya nak ajak anda buat iklan traffic, bawa prospek masuk ke WhatsApp. Okey, bukan website. Okey, kalau anda nak menggunakan iklan dalam bentuk video pun boleh, tak ada masalah. Pastikan tak ada button. Okey, tak ada button. Yang boost post ni hanyalah untuk kita punya tindakan. Kita saja akan nampak, iaitu owner page yang nampak. Audience tak nampak boost post ni. Bila anda dah buat posting, okey, dah letak link semua, kita akan mula buat ads. Okey. Untuk buat ads, okey, anda pergi dekat Facebook. Ini adalah Facebook page ya, view Facebook page saya. Kalau anda berada dekat Facebook personal pun, view akan sedikit berbeza dekat bahagian wall ni. Okey, atas ni function dia lebih kurang sama. Okey, anda nampak dekat bahagian kanan atas ada 9 titik. Okey, 9 titik ni, atau ada di antara anda dia punya button bentuk tambah. Ini adalah menu. Okey, ini adalah menu. So, anda klik menu, pergi dekat bahagian ads. Okey, add. Okey, klik add. Anda akan dibawa masuk ke ads manager. Bila keluar box macam ni, anda pangkah dahulu. Okey, bila anda dah masuk dekat sini, anda boleh tengok dekat bahagian campaign ni ada nama tau. Ini adalah nama akaun Facebook personal anda. Nampak button create? Okey, nampak button create, klik create. Okey, ini adalah interface terbaru. Sekiranya anda dapat interface yang lama, okey. Okey, ini adalah interface yang lama dan ini adalah interface yang baru. So, setiap Facebook tak sama. Sekiranya anda dapat yang macam ni, anda klik traffic. Okey, klik traffic. Dia sama je. Anda kena faham function-function. Bila interface berubah, anda tak ada masalah sebab anda faham cara nak buat ads. Okey, so pilih traffic. Kalau interface anda keluar macam ni, anda pilih yang ini, traffic. Okey.
So, saya pergi dekat sini. Bila keluar traffic macam ni, name your campaign. Okey, klik hujung ni, dia akan keluar info dekat bawah ni, suruh letak nama campaign. Okey, macam tu juga dekat interface yang lama, dekat bawah ni. Okey, dia suruh kita letak name of campaign. Okey, so now saya nak anda fokus kepada interface yang terbaru. Okey, interface yang terbaru. Okey. Cara nak buat sama. Cara nak buat sama. Dia punya interface yang mula-mula sahaja. Mungkin ada yang Facebook dalam bentuk ini. Okey, ada yang Facebook dalam bentuk ini. Okey. So saya akan tunjuk dekat sini lah. Kita menggunakan interface yang terbaru lah. So biasa campaign name saya akan letak tarikh. Hari ini adalah 12 Februari 22. Kemudian saya akan letak jenis kempen yang saya guna. Saya akan letak traffic. Sebab kita klik traffic tadi kan. Dan kemudian saya akan letak produk apa saya nak run. Saya akan tulis dekat sini. Telekom ataupun jenama produk. Okey, supaya bila saya dah banyak run, saya tahu saya run bila. Jenis objektif apa dan produk apa. Okey, kalau anda jual produk satu je, so tak apalah, itu terpulang. Okey, tulis ni ikut kefahaman anda. Okey, so saya highlight, saya Ctrl C, saya copy dan saya paste sahaja. Dan saya paste sahaja dekat ketiga-tiga ni. Okey. Dan kemudian klik button continue. Bila anda dah klik continue, anda akan dibawa masuk dekat bahagian campaign. Okey, bahagian campaign. Mungkin interface yang lagi satu agak sedikit beza tapi dia hampir sama. Jadi anda jangan keliru. Okey. Kita akan ada 3 jenis setting iaitu campaign, ad set dan add. Okey. So now name campaign ni kita dah rename siap-siap tadi. Okey, kita dah rename siap-siap tadi. Kemudian scroll ke bawah, klik campaign budget optimization. Kita nak buat campaign traffic split test. Kenapa? Sebab campaign budget optimization ni dia bantu yang mana kita letak bajet sehari RM30. Contoh saya letak RM30. Saya nak target 3 jenis kategori interest. Okey, contoh kategori 1 fashion, kategori 2 adalah no interest yang mana kita tak letak interest. Yang ketiga adalah lookalike. So depend lah, kalau anda nak buat 3 jenis interest, 4 jenis interest terpulang tak ada masalah. Okey. So saya akan letak bajet sehari RM30. Okey. Kemudian klik button next. Bila dah klik button next, anda dibawa dekat bahagian add set, iaitu yang kedua, page yang kedua. Nampak biru ni, bermaksud kita berada di page yang kedua. Okey. So bila page yang kedua ni pun, add set tadi pun kita dah letak nama siap-siap. Sekiranya anda tak letak, anda boleh type lah dekat sini, letak nama yang anda nak. Okey. So dekat sini memang akan keluar conversion. Kalau interface yang lama, dia akan keluar traffic. Okey, akan keluar traffic. Interface yang terbaru akan keluar conversion. So anda jangan pelik lah. Kita pilih traffic tapi keluar conversion. Anda jangan pelik. Okey, ini adalah interface terbaru. Okey, lepas anda dah pilih conversion, anda klik website. Okey, website. Okey, memang kita dah letak link kat sini. Memang kita dah letak link WhatsApp. Okey, ini adalah jom check ni adalah link WhatsApp. Okey, tapi kita tetap kena pilih website. Jangan ambil app, jangan pilih Messenger, jangan pilih WhatsApp. Okey, WhatsApp ni dia merujuk kepada WhatsApp business yang kita dah link dengan page. Okey, nak ajak anda untuk bawa masuk ke WhatsApp, jadi pilih website. Jangan pilih yang lain. Anda menggunakan link WhatsApp, pilih website. Okey, tolong jangan pilih ketiga-tiga ni, pilih website. Okey. Kemudian dekat dynamic creative off, tak perlu usik. Okey, budget and schedule. Okey, budget and schedule, sepatutnya budget tadi dia berada dekat sini. Tapi kita dah on mula-mula dekat page pertama, kita dah letak budget RM30 tadi. So, bila kita onkan CBO, budget tu akan duduk kat bahagian depan. Okey, yang ini. Saya klik. Boleh klik dekat sini. Okey, budget tu dah duduk dekat sini. Kalau awak off, budget tu duduk kat sini, awak
Bila awak off, okey, kat sini bajet dah hilang. Dia akan duduk dekat page yang kedua, iaitu add set. Dia duduk kat sini. Okey. So sekarang kita on CBO sebab kita nak share bajet. Okey, macam kita mungkin tak ada bajet besar, so kita nak dia share bajet. So kita buat sehari 30. Terpulang 30, 60, 40, 20 terpulang kepada anda, tak ada masalah. Okey. Lagi besar anda letak, lagi besarlah audiens akan nampak iklan anda. Okey. So, kita pergi balik semula dekat bahagian add set. Okey, tadi add set kita dah buat conversion, dah pilih website, dynamic creative, off, budget and schedule. Okey, budget and schedule. Untuk budget dah tak ada. Okey, untuk schedule sekarang adalah 12 Februari pukul 5:09 petang. Okey, saya tak sarankan anda setting iklan hari ni juga sebab lagi berapa jam lagi nak jam 12 malam. Jadi saya tak galakkan. Sebaik-baiknya anda run untuk esok pagi pukul bermula 12 malam ataupun 6 pagi, 5 pagi untuk 13 Februari. Kenapa? Sebab okey, bila kita dah settle buat ads, kita akan kena tunggu review. Bukan bermaksud bila kita dah publish iklan, terus iklan jalan. Tak, kita kena tunggu review daripada Facebook. Kadang-kadang review Facebook sekarang ambil masa ada sampai 1 hari, 24 jam. Ada rezeki dapat sekejap je. Okay, bila Facebook approve, mungkin dia approve pada pukul 11 malam. 11 malam tu juga, FB akan terus zap duit awak, bajet sehari RM30. Tak sempat awak nak dapat audien, duit anda dah burn. Okay. So, saya tak sarankan anda letak di hujung-hujung waktu. Kalau dah hujung-hujung waktu, setting untuk next day lah. Okay. Next day. Okay, next day. Okay, so saya buat esok pada jam 6 pagi lah. Untuk iklan tu approve. Untuk iklan tu aktif. So, apa-apa pun aktif, kita kena tunggu Facebook approve juga. Kalau pukul 6 pagi tak approve juga, so kita kena tunggulah bila FB akan approve. Okay, bila dah tukar time, okay, end date ni tak perlu usik. Okay, tak perlu usik. So, pergi dekat bahagian audience. Okay, custom audience. Okay, saya nak, okay, anda pergi dekat custom audience ni, pergi dekat create new. Create new, kemudian pilih custom audience. Okay, pilih Facebook page. Kita nak buat kolam audience. Okay, yang mana orang yang pernah tengok page kita nanti, dia akan masuk dalam kolam kita. Okay, kita pilih Facebook page dan klik next. Okay, akan keluar macam ni. Okay, dekat bahagian page, kita pilihlah page mana yang kita nak guna. Okay, saya akan pilih. Ya, saya banyak page. Okay. So, saya dah pilih page saya. So, event, pilih everyone who engage with your page. Okay. Yang nombor 2 ni. Retention ni biar 365 hari. 365 hari. Okay, audience name ni anda boleh letak nama kolam anda. Contoh saya akan letak kolam telekung. Terpulang anda nak tulis apa? Janji anda faham. Okey, janji anda faham. So, dah letak kolam audience. Okey, dah siap isi semua. Klik create audience. So, kat sini saya akan letak contoh lah sebab saya hanya nak buat contoh sahaja untuk anda. So, create audience. Bila dah keluar hijau macam ni, klik create a lookalike audience. Kita nak buat kolam audience pula. Okey, dia akan auto masuk kita punya kolam audience tadi. Okey, untuk country pastikan pilih Malaysia. Okey. So, kita punya select audience size, kita tarik bawa ke 6 ataupun 7 terpulang kepada anda. Okey, kat sini akan berubah 70% of my kolam telekung contoh. Okey, dia ikut kat sini lah 7. Pastikan yang ini dia akan auto masuk kita punya kolam tadilah. Okey, nama kolam tadi. Okey, dah masuk negeri, dah tarik kita punya size audience. Create audience. Okey, bila kita create akan keluar. Ini adalah kolam audience. Okey, ini adalah lookalike. So, sekarang anda perlu pangkah
kita tak nak guna dulu, nanti baru kita guna. Okey, so biarkan kosong. Biarkan kosong. Okey, so pergi dekat location. Nampak tak location ni dia tak keluar tau. Button-button untuk kita isi. So apa anda perlu buat? Pergi dekat location. Okey, pergi dekat hujung ni ada edit. Dia tersembunyi tau dia punya edit ni. Okey, so klik edit. Okey, dia akan buka. Okey, untuk location pastikan anda pilih people living in this location. Okay, people living in this location. Okay, Malaysia, anda target lah. Kalau anda nak target satu Malaysia, boleh pilih Malaysia. Kalau anda nak target setengah tempat, contoh Batu Cave. Okay, anda boleh pilih City Batu Cave. Terpulang kepada anda. Okey, tempat-tempat yang anda nak. Kalau boleh kita pilih city. Okey. Nak pilih Ampang. Okey, contoh Ampang. Okey, ada pilih city Ampang. Okey, anda boleh letak yang anda nak pilih lah. Okey, saya pangkar. Okey, bila pangkar dia akan hilang Malaysia nanti. Okey, dia akan hilang. So, saya akan letak balik Malaysia. Pilih country ya, Malaysia. Okey, saya nak buat satu Malaysia tapi saya nak target bandar sahaja. Maksudnya biasa bandar-bandar ni orang berduit. Okey, pergi dekat Malaysia hujung ni. Anda klik, anda akan nampak only include city. Okey, kita akan pilih only include city. So, akan masuk 30 city sahaja. 31 lah. Saya tak nak masuk Sabah, Sarawak, Labuan. Sebab kos pos ke sana mahal. Anda boleh exclude. Okey, klik exclude kat sini. Klik exclude. Okey, dah masuk. Kita type Sabah. Sabah, Sarawak, Labuan. Kita nak elakkan iklan kita masuk ke Sabah, Sarawak, Labuan ataupun awak nampak iklan kita. Okey, so kita nak fokus kepada Semenanjung saja. Kalau produk awak tu boleh post sampai Sabah, Sarawak, tak perlulah exclude, biar je. So, anda akan nampak dekat peta ni ada merah. Merah ni bermaksud kita exclude. Okey, so dah isi dekat bahagian location. Untuk umur, okey, dekat tepi ni kita pergi edit umur. Okey, umur ni bergantung kepada produk anda. Anda rasa umur berapa biasa beli produk ni? Selalu saya akan letak 25 ke atas. Okey. Macam produk telekor ni saya letak umur 30 dan umur lebih kurang 55. So, anda kena tahu produk anda ni siapa yang biasa akan beli, siapa ada duit. Anda kena buat customer avatar umur bagi produk anda. Okey, gender pula. Okey, untuk gender pergi dekat edit. Okey, kalau produk anda boleh untuk lelaki dan perempuan, anda boleh buat all. Kalau anda nak fokus kepada woman iaitu perempuan, pilih woman. Okey, saya lebih suka berurusan dengan perempuan, jadi saya akan pilih woman. Okey, untuk bahagian detail targeting. Okey, klik edit. Okey, untuk bahagian detail targeting ni, okey, macam tadi saya ada inform kita akan buat split test. Untuk detail targeting yang pertama ni, saya akan target produk fashion lah. Saya akan target interest fashion. Okey, untuk pengetahuan anda, 2022 ni banyak interest yang Facebook dah remove. Mungkin ada interest yang sebelum ni anda guna, sekarang dah tak boleh pakai. Okey, so anda kena tentukan dulu target interest yang anda nak guna. Okey, first saya akan letak fashion dulu. Okey. Fashion palette. Nampak macam tak berkait, tapi anda boleh try. Sebab tu kita kena buat split test. Sebab kita tak tahu produk kita ni, kita punya prospek berada di dalam interest yang mana. So, kita kena buat teknik split test.
Lepas tu saya letak koleksi tudung. Ada tak? An-Nur. Okey. Pilih interest ya. Pastikan anda pilih kategori interest. Shawl. Okey. Pastikan interest tau. Macam mana anda nak tahu ni interest ataupun tidak? Tengok dekat hujung ni. Okey. Dia tertera interest. Okey. Dia akan masuk lah. Okey, bawah, lepas tu ke buyer. Kita try dulu, kita tak sure kita punya prospek ni berada dekat mana. Kadang-kadang kita letak interest makanan, kita punya prospek, kita jual telekong, prospek kita tu ada dekat dalam bahagian interest makanan. Jadi kita kena buat split test. Okey, sekarang saya dah masukkan shawl. Kalau anda nak tambah, anda boleh klik suggestion ni. So, nanti akan keluar yang Facebook sendiri cadangkan. So, anda boleh letak semua ni. Okey, boleh letak scarf. Online shopping. Pastikan pilih interest lah. Saya suka asingkan macam fashion sahaja untuk saya tahu audiens saya tu datang daripada mana bila dia klik link. Okey, kemudian anda lihat ada narrow audience. Klik button narrow audience ni. Okey, kat sini anda boleh letak ataupun tak nak pun terpulang. So, biasa saya akan letak online shopping. Okey, lepas tu online banking. Online banking. Okey, kenapa saya letak narrow? Okey, dia macam ni tau. Okey, first saya nak Facebook cari orang-orang yang ni. Yang dalam kolam ni, yang suka scarf, yang suka shawl. Contoh satu, Facebook cari orang yang suka kebaya. Tapi saya nak orang yang suka kebaya ni adalah dia ada online banking. Dia suka online shopping. Maksudnya Facebook dah tolong tapiskan ikut kehendak kita. Kita nak orang yang suka scarf tapi dia mesti ada online banking, dia mesti ada online shopping. Okey. So, kalau anda perasan dekat dia punya narrow ni, mesh, anda akan nampak dia punya ni. Ini adalah scarf. Orang yang suka scarf, orang yang suka shawl. Tapi dia kena ada online banking. Dia kena ada online banking. Okey, kat situ kita dah tapis. Kalau anda tak nak letak narrow audience, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya suka letak narrow audience lah. Kemudian, pergi dekat bahagian bawah, exclude. Okey, klik button exclude ni. Untuk exclude people ni memang saya amalkan sebab dia dapat mengurangkan warga asing nampak iklan kita. Okey, sebab kadang-kadang warga asing tu dia punya alamat dia letak Malaysia. That's why kita still akan dapat dapat audience daripada warga asing sebab dia punya Facebook dia letak Malaysia. So anda jangan pelik. Tapi bila kita letak exclude people ni kita dapat mengurangkan warga-warga asing nampak iklan kita. Apa saya buat? Okey, saya akan letak interest ni. Interest ni memang saya pakai daripada dulu hingga kini. Interest untuk exclude ni nanti saya akan bagi. Okey, anda hanya perlu copy highlight dan paste dekat sini kemudian tik tepi ni. Nanti dia akan masuk dalam ni. Okey, so itu untuk exclude people. Okey, kemudian scroll ke bawah. Untuk language, kita pilih Malaysia, Malay or English. So, terpulang kepada anda. Ini cara saya. Okey, dan alhamdulillah inilah juga result student saya dapat. So, English all. Dua ni sahaja. Kemudian scroll ke bawah ada save this audience. Tolong jangan save. Okey, tolong jangan save. Sebab macam saya cakap, interest kat sini, hari ni ada, esok tak ada. So, bila anda save, dia akan jadi problem pada kita punya save audience. Okey, tolong jangan save.
Kemudian anda pastikan tengok audience definition ni. Pastikan berwarna hijau. Dia punya line ni berada di tengah-tengah hijau. Okey, ada setengah interface dia berbentuk jam. Pastikan jarum jam tu tak terkeluar daripada hijau. Pastikan dia berada di dalam hijau. Tak kisahlah dia tengah-tengah ke, sengit sikit ke, tak ada masalah. Okey. Jangan merah ataupun kuning. Okey, jangan merah ataupun kuning. Okey, kemudian tengok dekat bahagian placement. Okey, kita ada dua pilihan, automatic dan manual placement. Automatic ni Facebook akan bawa iklan kita pergi dekat semua interface. Tapi kita tak nak. Kita nak fokus kepada Facebook sahaja. So kita kena pilih manual placement. Okey, dah tik manual placement akan keluar dekat sini device platform. Kalau automatic macam inilah. Kita akan pergi iklan kita dekat semua all device, semua dekat audio network, interest dan messenger. Kalau awak pilih all device, okey, awak kena fikir kalau dia tengok daripada iPad, dia tengok daripada komputer, link yang dia klik tu tak lepas masuk ke WhatsApp. Okey, contoh dia nampak daripada laptop. Dia klik link yang ada dekat kita punya iklan tu. Tapi tak lepas tembus ke WhatsApp. Antara sebab kenapa link kita tak tally. Okey, yang ramai sangat pemain Facebook alami, klik tak tally. Okey. So, pastikan anda pilih manual placement. Device, kita edit hujung ni, kita hanya fokus kepada mobile. So, desktop ni kita untick. Kemudian dekat platform pula, okey, kita ada 4, Instagram, Messenger, Audience dan Facebook. Kita fokus kepada Facebook sahaja. Yang lain ni kita untick. Selepas kita untick, scroll dekat bawah, asset customization. Okey, anda akan nampak placement feed. Okey, akan keluar. Okey, dekat sini dia akan untick Facebook Marketplace, video feed. So, untick semua. Okey, scroll ke bawah, semua. Kalau ada tick-tick ni semua untick. Okey, untick, so reel pun untick. Search pun untick, messenger pun untick. Okey, kita tinggalkan Facebook feed sahaja. Okey, pasal dah jadi kelabu, tinggal 1/15. Okey. Okey, dah settle part ni. Okey, scroll ke bawah. Okey, optimization for delivery, link klik. Okey, show more option ni tak perlu usik. Impression biar, tak perlu usik. Dah settle bahagian asset. Anda naik dekat atas ni, anda rename. Okey, saya letak telekong. Saya akan delete sikit. Saya akan letak fashion. Yang mana saya akan tahu interest ni fokus kepada fashion. Okey, kita highlight dulu. Saya copy dulu. Dan saya scroll ke bawah. Semua dah setting, saya klik button next. Lepas anda klik next, kita akan dibawa dekat bahagian add, iaitu page yang ketiga. Anda boleh nampak warna biru ni bermaksud kita berada di bahagian page yang ketiga, iaitu add. Okey, add name ni tadi sebab kita dah letak nama, so saya akan tukar jadi fashion. Okey. Sekiranya anda nampak merah ni, okey, anda jangan risau, okey, sebab kita tak habis setting lagi. Okey, kita tak habis setting lagi. Okey, Facebook page biasa dia memang auto letak. Kalau kita ada page yang banyak, dia akan auto letak yang sedia ada. So, kita boleh tukar. Kita pilih page yang kita nak. Okey, scroll ke bawah bahagian add setup, pilih use existing post. Kita nak menggunakan post yang ada dalam page kita. Okey. Okey, kemudian add creative, pilih select post.
akan keluar post-post dari page kita. Okey, kalau tak keluar, cuba check sama ada anda berada di Instagram ataupun branded content. Okey, so pastikan berada di Facebook. Okey. So, anda boleh scroll lah, pilih posting mana yang anda guna untuk iklan. Nak guna video ke, nak guna gambar ke. Okey, terpulang. Bila anda bawa mouse dekat sini, akan nampaklah kita punya copywriting. Okey, klik sahaja. Selepas anda pilih anda punya posting, akan keluar dekat bawah ni dan anda klik continue. Okey, bila anda continue, iklan anda akan keluar dekat sini. Add preview. Anda akan nampak iklan anda akan keluar dekat sini. So, anda akan nampak kita punya warna merah tu dah hilang. Kalau merah, so anda kena check kenapa masih merah. Okey, biasa merah sebab tak ada link. Dekat kita punya copywriting tak ada link. Okey, so dia masih merah. So, kena check kenapa punca ada merah. So, ini adalah view iklan kita yang prospek akan nampak. Ini adalah bentuk iklan kita yang prospek akan nampak. So, sekiranya anda nampak ada button Learn More, WhatsApp Now, Shop Now dekat sini, anda kena remove. Sebab saya tak nak anda letak button dekat sini walaupun anda menggunakan video. Okey, macam saya cakap tadi, kita tak nak audience klik dekat button. Dia klik dekat link dalam copywriting. Okey, anda boleh klik kat sini, akan keluarlah. Okey. Okey, ini adalah bentuk iklan yang kita akan nampak. So, kalau ada button, anda kena ubah dulu. Posting di page tu dulu, baru boleh setting dekat dalam Add Creative ni. Okey. Sekiranya anda tak nampak anda punya iklan keluar dekat sini, cuba tengok dekat Add Preview ni, mungkin off. So, anda kena klik, buka button tu, dia akan keluar lah. Okey. Sekiranya dekat sebelah sini call to action, arahan suruh letak button, jangan usik. Jangan letak button. Okey, kalau you all nampak call to action saya punya ni blank, saya tak boleh klik. Okey, ada setengah Facebook, okey, mungkin Facebook anda boleh klik, tapi jangan klik. Kita tak nak ada button. Tolong jangan ada button. Sebab apa? Bila ada button, inilah antara punca kenapa link tak tally. Okey, link tak tally. So, bahagian add kreatif ataupun add dah selesai. Okey, untuk app event ni, tak ada event macam saya ni, jangan risau. Okey, yang ini tak perlu usik. Saya ada sebab saya ada linkkan pixel dengan saya punya Facebook. So, kalau anda punya tak ada macam saya ni, tolong abaikan. Jangan risau. Tolong abaikan, jangan risau. Tak perlu tengok bahagian tracking. Tak perlu tengok. Anda hanya perlu letak anda punya posting sahaja. Okey? So, dah settle bahagian add kreatif. Okey, jangan klik publish dulu sebab kita nak buat target interest yang kedua. Okey, anda pergi dekat bahagian nombor 2, 1, 2. Ini adalah bahagian add kreatif. Ini adalah bahagian add set. Nampak ni? Klik titik 3 action menu. Okey, bila anda klik, anda akan dibawa dekat bahagian view add set yang ketiga ni lah. Okey, klik lagi akan keluar pilihan. Ada quickly duplicate. So, saya nak anda klik quickly duplicate. Yang mana kita copy semua setting yang kita buat dekat fashion tadi dekat setting yang kedua. Anda akan nampak dia dah set 12 Februari traffic tally fashion copy. Maksudnya dia dah copy sebiji untuk fashion ni. Kita hanya ubah sikit-sikit sahaja. Okey, bila dia dah copy, pastikan anda pilih yang copy ni. Dia akan buka yang copy lah. Okey, conversion ni tak perlu usik. Budget schedule tak perlu usik. Audience, untuk custom audience tak perlu usik. Location tak perlu usik. Umur tak perlu usik. Detail targeting. Okey, sekarang ni saya fokus kepada fashion. Tapi saya nak ubah.
Okey, nak ubah saya pangkah. Ataupun kemungkinan anda kena pangkah satu-satu. So, anda kena buat satu-satulah. Okey, so saya punya interest dah dibuang. Saya dah delete, saya dah pangkah. Saya nak letak interest kategori Islamik pula. Contoh, saya akan letak nama-nama ustazah yang macam Islamik sikit. Okey, saya letak Ustazah Fatimah, Heliza Helmi. Okey, dan saya akan cuba letak Datuk Fazilah Kamsah, ada tak? Ataupun Dr. Okey, ada Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. Pastikan pilih interest ya. Kalau anda tahu interest yang mana, nama-nama yang anda nak guna, anda boleh letak. So, kalau anda nak tambah lagi, anda boleh klik suggestion. So, nanti Facebook akan recommend lah nama-nama artis, nama parents. So, anda boleh pilih lah. Macam saya jual telekom, mungkin saya nak target macam nama-nama orang yang Islamik sedikit. Okey. So, saya klik, saya pilih 3 ini sahaja. Dan yang ini saya tak buang. Saya masih fokus kepada, saya nak target orang-orang yang suka kepada Heliza, Ustazah Fatimah. Tapi dia mestilah orang yang suka online banking. Dia mestilah orang yang ada online banking, online shopping. Okey. So, untuk exclude saya tak ubah juga. Okey. So, saya hanya ubah kepada interest. Okey. So, scroll ke bawah. Language saya tak usik. Placement pun saya tak usik. Saya fokus kepada mobile dan Facebook ads sahaja. Facebook feed sahaja. Okey, tengok saya tak ubah. Okey. Naik ke atas. Okey. Saya tukar fashion ni, saya tulis Islamik supaya saya tahu interest ni saya fokus kepada interest apa. Okey. So, ingat hanya tukar bahagian interest sahaja sebab saya nak split test bahagian interest. Okey, saya nak split test bahagian interest. Okey. Dah ubah nama, kita klik dekat bahagian add creative. Jangan publish dulu ya, jangan klik button ni, jangan klik dekat sini. Okey, bila kita klik, kita dibawa dekat bahagian add creative untuk Islamik. Okey, nama tadi tak ubah lagi, so saya akan ubahlah. Okey, pastikan anda berada betul lah bawa Islamik. Okey. Page saya tak ubah, memang saya nak guna page yang sama, posting yang sama. Saya tak ubah. Okey. So, untuk add creative, kita tak perlu usik apa-apa. Okey, saya pergi semula dekat bahagian ads. Dekat bahagian add set. Okey, action menu. Okey, anda boleh pilih klik bahagian Islamik ataupun fashion. Tak kisah mana-mana. Okey. So, saya nak duplicate Islamik. Tak kisah anda nak klik Islamik ataupun fashion. Sebab kita nak ubah interest sahaja. So, saya ambil Islamik. Dia dah bawa kita dekat add set. Kita klik lagi sekali. Akan keluar pilihan. Pilih quickly duplicate. Okey, dia dah copy. Kita ada 3. 1, 2, 3. Okey, akan nampak keluar ayat copy kat sebelah ni lah. Okey, so sekarang ni interest yang ketiga. Saya tak tahu nak target siapa. Okey, saya tak tahu saya punya prospek ni berada dekat mana. Okey, anda jangan risau. Anda boleh buat no interest. Maksudnya tak perlu letak interest. Okey, contoh saya akan buang. Okey, anda boleh delete satu-satu tau. Kalau anda punya tak boleh delete sekali. Okey, kadang-kadang dia ada pecahan. Anda kena pangkal satu-satu. Okey, so sekarang saya akan delete bahagian interest. Dan saya juga akan fokus kepada, okey, saya akan delete online banking, online shopping. So,
Maksudnya narrow pun saya tak masukkan. Okey. Narrow pun kalau online shopping, online banking anda nak letak kat sini pun boleh. Kalau anda nak target orang-orang bank, anda pun boleh letak CIMB. Ada tak CIMB? Pastikan pilih interest. Ni ada. So dia tertutup sikit. Okey, ada interest. So anda nak target, contohlah saya buat CIMB. Okey, lepas tu saya target Maybank. Okey, interest. Okey, Maybank. Lepas tu bank apa ya? Bank Islam. Ada tak? Tak ada. Islamic Bank kot. Tak ada. Okey, CIMB apa lagi? RHB. Bank interest ada. Ataupun anda boleh klik suggestion. Akan keluar nama-nama bank. So, anda boleh masukkan semua nama-nama bank. Okey. Terpulang kepada anda. Bank Rakyat, Public Bank. Okey. So, nanti dekat bahagian narrow kalau anda nak letak, boleh, tak nak pun tak ada masalah. Okey, untuk exclude letak. Okey, tak perlu usik. Yang lain ni pun tak perlu usik. Kita hanya usik bahagian interest sahaja. Contoh, saya fokus kepada bank. Okey, so saya bank, saya tukar nama dekat atas ni. Islamic, saya tukar bank. Okey. So, saya klik pula. Saya copy yang ni. Buka pula dekat Add Creative. Add Creative pun saya tak tukar. Saya nak menggunakan gambar yang sama. So, ini saya Ctrl V. Okey, kat sini tak perlu usik apa-apa sebab kita menggunakan posting yang sama. Cuma saya hanya tukar nama sahaja supaya saya tak keliru nanti yang link klik datang daripada interest yang mana. Okey. Kemudian, kita buat lagi sekali. Okey, lagi satu. Okey, untuk target interest ni, awak boleh buat 2, 3 ataupun 4. Jangan terlalu banyak, bergantung kepada bajet anda. Okey, so macam ni saya hanya tunjuk, okey, untuk anda faham. Okey, saya klik bank. Okey, saya klik. Okey, saya pilih quickly duplicate. Okey, quickly duplicate. So, akan jadi copy. So, kat sini, interest. Saya dah tak tahu nak target mana, apa interest. Saya tak tahu, tak boleh nak fikir. Contoh. Okey, contoh. Bila awak tak boleh nak fikir interest mana awak nak letak, tak payah letak interest. Okey, tak perlu letak interest. Anda hanya pangkah sahaja. Okey, pangkah. Dan interest tak ada, tak perlu masukkan interest. Kita biar Facebook jalan dekat seluruh interest. Okey, biar Facebook yang tentukan. Okey, so tak payah pening-pening kepala. Okey, saya tak tahu interest apa nak letak lagi. Okey, tak apa. Kita kan buat split test, kita bagi Facebook buat kerja dia. Kita tentukan tapi Facebook yang tolong akan cari apa? Facebook akan tolong cari. Okey. So, saya dah buat interest. Yang lain saya tak usik. Okey. Macam tadi juga. Okey. Pergi dekat atas. Saya akan tukar nama. No interest. Okey. Saya highlight dan saya copy. Kemudian saya pergi dekat Add Creative. Saya tukar dekat sini. Okey. So, tukar. Dan satu lagi, anda wajib buat. Satu ni anda wajib buat. Contoh, anda nak buat fashion dan Islamic sahaja. Lagi satu, look like wajib buat. Okey, tak semestinya macam saya buat 1, 2, 3, 4. Tak semestinya 4 awak kena buat. 4 interest tak semestinya. Depends kepada anda. Anda nak target berapa. Contoh anda nak target 1 fashion, 2 Islamic pun boleh. Dan ketiga wajib ada look like. Okey, macam mana nak buat look like? Okey, sama sahaja. Berbeza sedikit.
Okey, caranya adalah anda copy mana-mana ad set. Okey, yang 4 ni. Okey, yang inilah. Sama ada yang ini, Islamic, interest ataupun bank terpulang. So, tak kisah mana-mana. Saya akan klik ambil yang fashion. Okey, Facebook akan bawa kita dekat bahagian ad set, bahagian fashion. Okey, klik lagi. Pilih quickly duplicate. Okey, untuk buat look like ni, tolong faham dan dengar betul-betul. Okey, dengar betul-betul. Okey, conversion kita still guna website. Right, dynamic kreatif kita tak usik, budget and schedule kita tak usik, audience. Okey, dekat audience ni dengar betul-betul. Tadi kita dah buat custom audience kan? Okey, so now anda klik dekat custom audience ni. Okey, dekat sini dia akan keluar semua kita punya kolam. Kalau awak baru setting kolam look like dan kolam audience tadi, dia akan ada dua lah. Kalau awak klik all, kalau awak nak tengok look like sahaja, akan keluar kolam look like. So, sekiranya tadi awak baru create satu, akan keluar satu je lah kolam. Dan custom audience pula akan keluar kolam custom audience lah. Okey, kalau awak klik all, dia akan keluar semua. Jadi pening. Untuk mengelakkan pening, klik look like. Okey, pilih kolam yang tadi awak dah buat. Okey, ini adalah kolam telekong. Look like 7%, kolam telekong contoh yang saya baru buat tadi. Okey, kalau awak baru lagi, awak akan nampak not available. Maksudnya tak ada lagi orang masuk dalam kita punya page. Okey, Facebook tak siap lagi generate kita punya kolam. Okey. So tapi tak apa. Kalau kolam awak tu dah penuh, dia akan keluar macam ni. Awak nampak contoh saya tunjuk Stokis Miracle. Dah ada. Ini adalah saiz kolam saya. Ini adalah saiz audience yang dah ada dalam kolam saya. Maksudnya, setiap hari Facebook akan update, akan masukkan orang-orang tu dalam kolam saya ni. Okey. Macam tadi saya buat telekong, baru buat. Jadi tak ada not available. Tak ada masalah. Kita kena klik juga. Okey, pilih kolam anda yang anda dah buat tadi. Okey, akan auto masuk dekat sini. Anda akan nampak look like. Okey, so klik tepi. Itu saja, dah pilih look like. Pergi dekat bahagian location. Okey, location tadi kita pilih people living in this location. Pastikan anda pilih, kita setting balik pada asal. People living in recently this location. Okey, setting semula pada asal. Macam tadi Malaysia Labuan ni, saya akan pangkah. Kita nak semua setting kembali kepada asal. Okey. Masa mula-mula kita belum setting lagi. Kita nak setting macam tu. Okey, pangkas semua. Masukkan Malaysia. Okey. Lepas tu umur. Age tu umur kembali kepada asal. Asal dia tadi 18. Hingga 65 tahun. Gender all. Okey, detail targeting. Okey, kita pangkah ni semua. Okey, detail targeting dah pangkah. Narrow pun kita pangkah, buang sebab kita nak kembali kepada asal. Dan kita punya exclude people pun kembali kepada asal. Okey, so tak ada setting. Language pun sama, kembali kepada asal. Okey. So, semua ni dah kembali kepada asal. Tak ada setting. Kalau ikutkan tadi kita ada setting kan, ini adalah setting yang macam mula-mula kita belum setting. Okey, kemudian pergi dekat placement. Placement masih memerlukan manual placement. Okey, pilih mobile dan fokus kepada new feed saja. Yang ini tak perlu usik.
Okay. So, dah setting semua. Yang kita perlu ubah hanyalah di bahagian detail targeting sahaja. Okay. Interest yang mana kita fokus kepada lookalike. Apa maksud lookalike ni? Okay. Interest lookalike ni, kita nak Facebook cari orang yang sama ciri-ciri dengan orang yang ada dalam kolam kita. Contohlah, Siti pernah masuk page saya. Okay, pernah masuk page Telekong. Kemudian pernah klik link WhatsApp saya yang ada dalam page saya. Siti tu, dia punya Facebook tu automatik masuk dalam kolam ni. Okay, automatik Facebook letak dia dalam kolam ni. Macam mana Facebook letak tu saya tak sure lah. Okay, tapi dia automatik dia punya Facebook dah ada dalam kolam ni. Okay, so kalau Siti ni pernah berurusan dengan saya, pernah beli produk saya, Facebook akan cari orang baru. Orang baru yang sama behavior, sama sikap dia, sama minat dia macam Siti. Okey, macam Siti. Maksudnya kita tak akan maksudnya kita akan dapat audience yang baru, customer yang baru, prospek yang baru yang sama ciri-cirinya dengan orang yang pernah engage dengan kita punya Facebook page, yang pernah klik link WhatsApp kita, yang pernah komen dengan kita punya page. Okey, harap anda faham. Okey, itu pentingnya buat lookalike. Okey, pastikan anda buat lookalike. Okey, kalau anda nak buat fashion Islamik, yang ketiga lookalike pun tak ada masalah. Kalau anda nak buat fashion dan lookalike pun tak ada masalah. Tak semestinya banyak macam ni, tak semestinya. Saya hanya tunjuk contoh. Ini adalah teknik split test. Okey, ini kita buat pecahan interest tapi kita berkongsi bajet. Okey, dah siap letak bahagian ini. Anda boleh tukar nama dekat atas ni. Lookalike. Okey, so highlight, copy. Okey, kalau audience definition ni merah, anda jangan risau sebab kita punya lookalike tu kolam masih belum ada audience. Okey, nanti dia akan lama-lama akan okey. So anda jangan risau kalau merah. Okey, kita pergi dekat bahagian add creative untuk copy tadi, tukar nama dekat sini. Okey. So dah tukar, dah siap. Anda rasa dah okey, dah cukup lah. Saya nak fokus kepada fashion, Islamic, no interest, lookalike dan bank. Itu je. Saya nak fokus yang tu sahaja. Okey. So dah settle. Pergi dekat bahagian campaign paling atas ni. Okey, campaign. Nampak ni kotak dia berbeza kan? Pergi dekat campaign. Okey, pastikan kita dah klik atas ni dahulu. Okey, jangan berada biru dekat mana-mana. Pastikan kita klik atas ni. Kemudian barulah kita klik publish. Okey. Saya nak publish ni. Okey, kita klik publish. So, anda akan nampaklah dekat sini proses publish. Okey. So, anda akan nampak dekat sini bertukar jadi schedule. Okey, schedule. So, ini adalah view anda. Ada kala anda lepas anda publish, dia akan keluar dekat campaign. Auto keluar. Kalau tak keluar, anda just pangkah sahaja. Dan pergi dekat sini. Kat bahagian. Okey. Bila anda dah berada kat campaign, anda nampak anda punya iklan yang ini. Schedule. Schedule bukan bermaksud dia dah approve ataupun dah run. Schedule ni ada dua kategori. Sama ada anda dalam proses, anda punya iklan dalam proses e-review ataupun dah approve tapi akan berjalan mengikut jadual yang anda tetapkan. Okey. So, sekarang anda berada dekat bahagian campaign. Okey, anda klik yang ini. Pastikan anda tick. Anda tengok dekat bahagian add set. So, akan keluar dekat sini add set kita setting tadi ada lookalike, interest, bank, Islamic dan fashion. Okey, anda untick yang ini, pergi dekat ads. So, akan keluar semua e-review. Adalah untuk add creative, lookalike, interest,
bank, Islamic dan fashion. Kalau anda nak tengok, contoh anda dah klik campaign, anda dah tick dekat asset. Anda nak tengok result untuk no interest sahaja. Okay, anda tick dekat no interest, buka asset. Okay, akan keluar e-review untuk no interest. So, anda boleh tengoklah result-result dekat sini. Dekat handphone pun boleh tengok. Okay. So, pastikan anda punya kalender ni betul lah. Kadang-kadang kalender ni berada tak tepat. Kalau contoh hari ni anda nak tengok result hari ni saja, pilih 12 lah. Contoh anda klik dah 12 sahaja. Okay, kalau anda nak tengok 12 sahaja hari ni, anda klik double lah. Today. Okay, kat sini ada update. So, nanti dia berubah dekat sini. Okay, so e-review. So, anda kena tunggulah Facebook approve. Okay. Anda boleh pantau melalui handphone juga. Nanti saya akan tunjuk cara nak tengok daripada handphone menggunakan app Ads Manager. So, itu sahaja untuk basic Facebook Ads. Saya harap dapat membantu anda. Kiranya ada sebarang kekurangan, kesilapan di pihak saya minta maaf dan saya harap dapat bantu anda naikkan sales. Sekiranya anda perlukan guide, anda perlukan more info pasal Facebook Ads, anda boleh dapatkan modul yang berharga $149. Yang mana dekat situ kita ada updated, kita lebih detail lah kita punya setting. Sebab macam basic 50 ni saya hanya fokus kepada setting Facebook Ads sahaja. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum.